أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Sikap apa? Bersikap tak sedar ke diri, tak khabar ingat dan tak ingat akan mati. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Tengok dalam kurungan tafsir pimpinan dia sebut semasa nak mati. Maka itu para ulama dia tulis asrar tikrar. Ada sebuah kitab dan kitab nama dia Asrarut Tikrar fil Quran. Rahsia kenapa berulangnya lafaz yang sama dalam Quran. Kenapa? Tengok dalam ayat kita. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Sesungguhnya kamu akan mengetahui. Bila kita nak mati. Ya Rabbi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh lewat sikit, aku nak mati. Apa? Kenapa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah harta aku banyak ni. Nak jadi orang soleh dah ya Rabbi. Boleh undur? Kata orang putaran jam boleh diundur ke belakang? La. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan terlewatkan ajal apabila sudah cukup tempoh. Tak boleh nak buat apa. Kemudian mari ayat yang kedua. Itu dia panggil rahsia at-tikrar fil Quran. Tuan-tuan tengok. Dalam Quran ni banyak benda ulang. Sama ada lafaz dia ulang. Kalla. Dalam surah ni saja ada tiga kali kalla. Kan? Dalam surah lain ada qisas. Sekali Nabi Musa duduk sini, sekali ini. Maknanya cerita yang tikrar tikrar itu ada makna lain yang ada disebut. Ni kita baca dalam surah kita daripada surah An-Naba yang pertama tu sampai ke surah ini. Tuan-tuan nampak setiap hari ada je isu lain yang kita bincangkan. Walaupun beberapa ayat sama. Ayat tentang kiamat, ayat tentang mati, tapi ada part yang tertentu yang kita belum bincang lagi dalam berapa surah yang lepas, 20 surah ke apa dah. Yang dah lepas belum lagi kita sebut. Itu dia panggil Al-Quran itu ada hikmah yang tersendiri yang terkandung di dalam Al-Quran yang perlu kita korek dan kita gali. Kemudian Allah Ta'ala sebut dengan kalimah summa. Summa tu yufidu tarakhir. Yang pertama, mu jangan buat. Mu akan tahu dekat nak mati. Summa. Sekali lagi. Diingatkan kepada kamu. Kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Lara takasur. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Baru kita nampak. Dia kata at-tikrar. Tikrarul lafzi. Ataupun dia panggil at-tawkidul lafzi. Berulang itu sama ada benda lain nak disebut. Ataupun taukid nak menguatkan yang pertama. Sebab tu dia ulang. Jadi dalam ayat ini tidak nak taukid dan mempunyai makna lain. Kala yang pertama atas dunia. Kala yang kedua di akhirat. Saufa ta'lamun. Mu akan tahu di akhirat esok. Allahu Akbar. Kita kata ini cukup menginsahkan kita insya-Allah. Jangan kita rasa lara. Ada yang mengatakan asani kalla asani
di alam barzakh, ada yang mengatakan itu. Yang mengatakan di alam barzakh. Sebab itulah Sayyidina Ali dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ayat ini dalil kepada isbat azabil qabri. Dalil nak isbat azab kubur. Sebab Allah Ta'ala sebut, summa kalla sawfa ta'lamun. Mu tahu bila mu nak mati, kamu akan tahu bila masuk dalam kubur, malaikat mari akan tanya apa yang kamu buat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang mukmin akan tahu, dia akan tengok nikmat Allah Ta'ala kepada dia banyak. Dan orang kafir akan tahu janji-janji Allah dulu yang dia engkar. Di atas dunia dulu mereka tak hirau. Bila mati barulah dia tahu. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi kepada kalla yang ketiga. Kalla yang ketiga, ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu melakukan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk akhirat. Nak kata apa? Allah kata, kalla law ta'lam, kalau mu tahu dengan pengetahuan yang yakin. Kan? Law ta'lamun. Kalau mu tahu. Sebab apa Allah Ta'ala guna kalau mu tahu? Kita tak tahu ke? Kita tahu daripada kecil lagi kita dengar akhirat. Mati kiamat. Ada. Tapi kenapa kita tidak dapat keyakinan, tidak dapat kekuatan jiwa untuk membuat persiapan itu? Maka itulah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di sini. Allah Ta'ala tak sebut jawapan dia, tapi mengandungi jawapan dalam ayat-ayat itu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Mu akan tahu sungguh-sungguh. Cara yakin. Bila-bila kita mati baru tahu. Hatta atakal yaqin. Kan? Wa'bud rabbaka. Sembahlah Tuhan hatta ya'tiyakal yaqin. Hingga mari keyakinan. Ni ada setengah puak ilmu hakikat makrifat ni. Hakikat makrifat ni dia kata, puak dia ni yakin tinggi dah. Pasal tu tak payah ibadat. Itu ilmu ajaran sesat nama dia lagu tu. Allahu Akbar. Ajaran sesat ni kuat atas dunia ni tuan-tuan. Bila tak berpaksikan kepada ajaran syariat daripada Nabi SAW, kita akan jumpa ajaran sesat. 2 hari lepas ada seorang atas SMS WhatsApp. Dia kata dia ni telah dikawinkan oleh tok guru hakikat dia, tok guru makrifat dia secara batin. Kita kata kalau nak kahwin tak ada wali, tak ada saksi, itu kahwin karut nama dia tu. Tak sedut kira lah hakikat ke makrifat. Itu ajaran sesat nama dia. Patutnya orang ni boleh direport ke pejabat agama yang berdekatan. Biar ambil tindakan kepada orang yang pelik-pelik lagu ni. Baiklah. Jadi itulah yang kita kata, sibuk kita dengan dunia, kita pergi ziarah kubur tak memberi kesan. Bila beri kesan, bila masuk dalam kubur nak buat apa? Fatal awan, telah tamat tempoh dia. Allahu Akbar. Kata di para ulama, ilmu al-haqiqi, al-yaqini, ilmu nak dapat keyakinan ni ada 3 tanda tuan. Yang pertama, mahsus. Benda yang kita nampak depan kita. Itu yakin lah tu. Kita nampak depan kita ni yakin. Cerah dah, cerah. Mu tahu mana tu? Matahari naik. Yakin ada matahari. Tak yakin lagi. Pasal tu lawai kata, bodoh benar orang ni minta dalil siang hari, sedangkan matahari duduk atas kepala dia. Jelas, itu dia panggil ilmu mahsus. Kita boleh tengok sendiri depan mata kita. Yang kedua, ilmu al-ma'qul. Ilmu akal yang boleh kita fikir tentang perkara-perkara yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan sebut banyak kali dalam Quran. Liqaumin ya'qilun. Bagi orang yang menggunakan akal, ada akal. Liqaumin yatafakkarun. Orang yang berfikir. Afala ta'qilun. Semuanya dalam urusan Allah Ta'ala suruh kita mikir tengok. Pasal itulah dalam kebanyakan hukum hakam dalam agama ini, banyak duduk di qiyas. Kita ada 4 asas. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Qiyas. Qiyas tu banyak. Kalau nak kira nah, dalam Quran kita ni 30 juzuk ya, ada sikit ya. Oh, kalau semua benda nak baca Quran, berapa lori agak-agak Quran ni. Nak ambil buah rambutan saja ada 200 jenis. Nak kata apa? Itu dia panggil i'mal uqul. Maka akal yang jelas, dia tidak berlawan dengan nas. Yang ketiga, an-naqlul musaddaq. Nukilan yang sangat benar. Kita yakin dalam bab lain tapi
Sunnah ni tidak memberi keyakinan, kena akal juga kita kata lah. Baiklah. Ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Mu akan tengok. Tengok mana? Tengok di akhirat esok. Kemudian Allah Ta'ala ulang pula. Thumma la tarawun tarawunnaha 'ainal yaqin. Selepas itu, demi sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang derhaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya, wal'iyazubillah. Sekarang ni, kita orang beriman, alhamdulillah yakin. Setakat mana kita nak yakin? Kalau boleh kita panggil ainul yakin, yakin sungguh adanya balasan Allah Ta'ala di akhirat. Jangan siapa mereka, la tarawunnaha, mu akan tengok bila masuk neraka. Apa artinya tu? Apa faedahnya? Kan? Dalam surah ini ada beberapa inzar, warning ataupun amaran. Yang pertama sekali Allah Ta'ala guna kalla. Kalla dia panggil harfur rada. Bahasa jerkah. Hei, gitu lebih kurang. 3 kali kalla. Amaran 3 kali. Mu kena ingat, jangan buat perangai ni. Itu maksud dia. Kemudian kalimah summa. Summa maknanya lepas pada tu. Itu panggil. Yang ketiga, Allah Ta'ala hafazahkan dia punya jawab, lau ta'lamun. Memberi faedahnya al-isar wa takhwif, nak menakutkan kita. Mu akan tahu. Yang keempat, lamul qasam, la tarawunna. Yang kelima, nunut taukid, la tarawunna. Ini saya bercakap dengan orang mengaji sikit ni, bahasa Arab ni. Kalau tidak kita nak hurai ini panjang pula. Yang keenam, tiqrarul qasam, summa la tarawun. Ulang balik sumpah. Yang ketujuh, at-tahzir biqawni ain. Mu akan tengok betul dengan kepalamu. Tak percaya? Baiklah, penutup ayat kita ni, masya-Allah. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah kamu menikmatinya. Allahu Akbar. Kita ni atas dunia, kita tak terasa nikmat. Pada hari akhirat masing-masing, yang mukmin dan yang kafir akan ditanya. Orang-orang mukmin akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu kerana hendak menyatakan kemuliaan mereka dengan sebab mereka bersyukur dengan menggunakan segala nikmat yang dikurniakan itu pada perkara yang diredai oleh Allah. Dan orang-orang kafir pula akan ditanya tentang nikmat itu kerana hendak menyatakan kejahatan dan kehinaannya dengan sebab mereka menyalahgunakan nikmat itu. Masya Allah, tabarakallah. Kita tutup kisah kita ni dengan sebuah kisah yang diriwayat oleh Imam Muslim. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar yaumin aw laila, hari ataupun siang atau malam, tapi cerita nampak macam siang hari. Nabi kita berjalan, tiba-tiba dia jumpa Sayyidina Abu Bakar dengan Umar juga keluar daripada rumah. Nabi SAW tanya, ma akhrajakuma min buyutikum? Kenapa mu keluar tengah hari ni? Kenapa keluar masa ni? Qala, jawab ni Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu, al-ju' ya Rasulullah, lapar Rasulullah, tak ada makanan. Bukan masa kalau kita ni sibuk dengan PKP, zaman Nabi ni PKP juga, lapar, tak ada makanan. Nabi kita keluar. Maka qala, kata Nabi SAW, aku pun keluar rumah ni sebab tidak ada makanan. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita betapa sibuknya mereka, tak sibuk dengan at-takazur, sibuk dengan Allah Ta'ala, sibuk dengan akhirat. Dia pun pergi rumah. Pergi rumah seorang sahabat di kalangan Ansar. Ada riwayat kata nama sahabat itu Abul Haytham Ibnu Tayyihan. Ada kata Abu Ayyub Ansari, tapi ada riwayat lain disebut nama Abul Haytham dalam riwayat lain. Riwayat Muslim ni tak sebut nama. Bila pergi, isteri dia ada. Abul Haytham ni ataupun Abu Ayyub ni seorang yang ada kebun tamar. Jadi Nabi kita pergi ke Abul Haytham, isteri dia ada, Abul Haytham tak ada. Dia kata, gimana?
Dia kata dia pergi ambil air sekejap. Pergi ambil air di telaga. Maka isteri dia pun hafal dia punya tikar letak bawah pokok. Kan? Orang tak masuk dalam rumah orang, suami tidak ada. Ini kita kena belajar adab. Kalau kita pergi rumah orang, ada tak suami orang tak ada, masuklah tuan. Lah, kita duduk kat luar. Bila Abu Haisam balik, oh alhamdulillah, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, gembira sangat-sangat dia. Ma ahadun al-yaum akram al-dhiyaf. Tak ada orang lebih mulia tadi tetamu aku ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia apa selalu bawa dia punya parang dia pergi dekat pokok tamar yang sedang buah rutak, kena ambil satu tandan, orang panggil tandan ke tangkai. Tamar buat mari tak depan Nabi. Oh, busrun warutab. Sedap ni. Kita dengar bunyi titik air liur ni, tamar baru masuk. Kita beli dalam peti pun sedap. Faqala kulu min hadz. Silakan ya Rasulullah, saya makan. Gembira sangat-sangat. Wa akhazal mudyah. Ambil pisah. Mau nak gimana pula? Boleh ambil. Nak jamu Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata iyyaka wal halub. Cari kambing kecil-kecil lah, jangan ambil kambing yang ada susu tu, rugi. Allah. Jadi dia pun minum. Sudah minum susu, makan buah tamar, makan kambing. Kenyanglah sahabat-sahabat ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Bakar, Nabi kita sabda, ya Abu Bakar, wallazi nafsi biyadihi, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang kita dapat hari ini. Makan buah tamar, makan kambing, minum susu, kita akan ditanya. Allahu akbar. Allah keluar kamu daripada rumah kamu dengan sebab lapar, kamu balik ke rumah, kamu sudah kenyang. Hadza, kamu akan ditanya tentang nikmat. Maka para jemaah sekalian, kita dapat nikmat, kita syukur Allah Ta'ala, jaga betul-betul, jangan tunjuk nikmat kita tu untuk sombong, untuk angkuh, untuk takabur. Marilah kita jaga nikmat. Nikmat Allah Ta'ala beri, kita buatlah dengan sebaik-baiknya, insya-Allah.